Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik kita menyambung semula pada hari ini kuliah Fiqhul Islami yang dikarang oleh Ustaz Sulaiman Rashid. Siapa yang ada kitab, kita berpindah ke muka surat 284. Masih lagi kita bicarakan pada hari ini iaitu bab jual beli, iaitu pada kuliah lepas kita berceritakan masalah pensyarikatan. So, tentulah dalam bab jual beli ni ada pensyarikatan. Syarikat tu dalam bahasa Arab. Jadi dah jadi bahasa Melayu dah. Baik. Pada kuliah lepas kita bicarakan pensyarikatan ini terbagi kepada dua. Yang pertama yang dipanggilkan syarikat i'nan, iaitu pensyarikatan dari sudut harta. Yang kedua, pensyarikatan dari sudut kerja. Itu yang kita sebutkan secara umum pada kuliah lepas. Cuma saya nak masukkan tajuk, kena ulang sedikit. Okey. Kita ambil mukadimah dulu, sekali kita buka mukadimah. Tajuk pada hari ini ialah sambungan pada kuliah lepas, pensyarikatan. Pensyarikatan ini ada dalam Islam, maka para ulama membagikan kepada dua. Pertama dipanggilkan dalam bahasa Arab syarikatul i'nan. I'nan maksudnya bersyarikat dalam masalah harta. Okey, apa maksud dia? Para ulama memberi takrif atau definisi syarikat harta ni, iaitu akad di antara dua orang atau lebih untuk bersyarikat pada harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan atau tambahan dan keuntungan itu untuk mereka yang bersyarikat. Sebagaimana sabda An-Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, ana salisu syarikatain ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berkata atau berfirman, saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Selama salah seorang di antaranya dia tiada pengkhianat yang lain, maka apabila pengkhianatan salah seorang itu di antara keduanya, saya keluar dari persyarikatan keduanya. Berarti Allah Ta'ala tidak akan menolong kemajuan persyarikatan itu. Baik, dulu kita dah baca ni, tapi saya ulang balik. Syarikat i'nan, iaitu syarikat harta. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, sudah tentulah bila orang berniaga ni, dia nak jual apa? Dia nak jual apa? Produk apa? Produk tu orang panggil harta lah. Baik. Contohnya produk ni, produk kita kata macam-macam lah. Dari benda kecil sampai benda besar. Ada setengah tu pensyarikatan dia ialah beli tanah, jual tanah. Maksudnya itu juga harta lah. Jadi masalahnya sekarang ni bila mapakat, ada kadang-kadangnya berapa peranan lah. Yang pertama, kadang-kadang orang nak beli tanah ni, mari kita beli tanah ni
dengan harga sekian, jadi 50-50. Nak beli seorang tak mampu, 50-50. Aku untungan 50-50 lah. Ada kaum muslimin dan muslimat kalian? Ada orang beli tanah, bersyarikat beli tanah lah. Jadi tanah berapa? 100,000 contohnya. 100,000. Dia beli tanah tu 100,000. Cash dengan tuan dia. Lepas tu tunggu masa sikit bila tanah tu dah naik harga kaum muslimin muslimat kalian melambung. Sampai berganda-ganda 300,000. Maka dia orang jual. Itu dia. Itu syarikat tanah. Ada syarikat produk-produk yang lain. Jadi ada setengah orang yang keduanya, yang ni mampu beri duit banyak. Yang ni mampu beri duit sikit. Saya ada duit banyak ni ya. Bersyarikat orang mereka beli satu produk. Jual. Itu syarikat harta. Jadi cara pembagiannya ikut atas persen lah. Siapa yang banyak modal. Kan kita kata siapa yang banyak pegang saham. Dia dapat banyak. Itu maksudnya benda tu dah ada dalam Islam. Okey, baik. Situ mukadimah kita berhenti pada kuliah lepas. Jadi cuma pesanan daripada Nabi SAW, kalau 2 orang bersyarikat atau 3 orang ni bersyarikat, mereka tak ada khianat di antara satu sama lain, maka Allah Ta'ala menjamin kemajuan syarikat mereka. Itu yang kata Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, ana salisus syarikain. Aku ni adalah orang yang ketiga dalam 2 orang bersyarikat. Baik. Okey, sekarang hari ni kita sambung. Sambung buat apa? Rukun syarikat. Rukun syarikat yang pertama adalah sirah, iaitu akad. Lafaz akad. Yang kedua, orang yang bersyarikat. Yang ketiga, pokok pekerjaan. Jadi baik. Kena pula zaman sekarang, zaman moden ni kaum muslimin, zaman kemas kini, nak bersyarikat, syarikat kena tubuh atas nama pendaftaran syarikat. Lagi kemas. Ini tak disebut lagi. Ini organisasi ikut pentadbiran sebuah negara atau sebuah tempat lah ikut undang-undang. Tapi dalam Islam ni, barang siapa yang bersyarikat, dia ada kena 3 rukun. Rukun pertama, lafaz dan akad. Sirah dia. Dan yang kedua adalah 2 orang yang bersyarikat atau orang yang bersyarikat. Dan yang ketiga adalah pokok pekerjaan. Kena ada pekerjaan. Produk apa? Jadi baik. Habis ya. Itu pada kuliah lepas. Jadi kita hari ni nak sambung. Okey. Pengarang kitab kaum muslimin dan muslimat kalian, syarat lafaz. Sebab dalam bersyarikat ni kita kena ada akad. Dan kena ada lafaz. Apa dia? Kalimah akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syarikat. Seperti dikatakan oleh salah seorang di antara keduanya, kita bersyarikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankan dengan jalan jual beli dan lainnya. Jawab yang lain saya terima seperti engkau katakan itu. Yang ni kaum muslimin, ini style lama cakap macam ni. Style baru ni pandai-pandai lah. Kita ambil tak payah nak lafaz lah kaum muslimin. Secara perbuatan kita dah mesyuarat semua-semua sekalinya. Kita ni nak buat satu produk ni, kita bersyarikat ni. Jadi pakat-pakat dia jual lah semua. Itu sudah cukup dah tu. Tak payahlah saya izin engkau menjual beli barang ni. Ini style lama. Saya baru ni pandai-pandai lah. Okey. Yang pentingnya, kedua orang bersyarikat itu memberikan izin kepada kedua-duanya untuk buat pekerjaan. Jual barang produk. Itu yang pentingnya. Tak payah nak cakap macam hantu buah jebat. Yang kedua, syarat menjadi anggota perkongsian. Syarat orang sebab rukun, kan rukun syarikat 3. Pertama lafaz dan akad. Yang keduanya ialah orang bersyarikat. Syarat orang nak jadi anggota syarikat. Pertama, orang yang bersyarikat adalah orang yang berakal. Orang gila tak boleh. Orang bodoh tak boleh. Baik.
Yang kedua baligh. Yang ketiga merdeka. Jadi Islam ni dia rapi no. Hamba tak boleh. Sebab bila hamba ni, harta hamba tak dapat pada syarikat, harta hamba dapat pada Tuhan. Maka itu sebab orang nak bersyarikat ni, pertama berakal. Yang keduanya adalah merdeka. Yang ketiga adalah baligh. Baik. Dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat sekalian. Itu syarat dia. Syarat pokok perkongsian. Apa dia produk dia? Pertama, keadaan pokok adalah wang atau emas dan perak atau barang yang ditimbang atau ditakar seperti beras, gula dan lain-lainnya. Yang kedua, barang pokok itu hendaklah dicampur sebelum akad hingga tidak dapat dibezakan lagi antara kedua sebagian yang lain. Baik. Saya buat contohlah. Ini pengarah kitab nak mendetailkan lagi. Yang pertama tadi dia kata syarat lafaz. Murid tanda izin antara kedua belah pihak. Yang kedua pula syaratnya untuk menjadi anggota syarikat iaitu berakal, baligh dan merdeka. Dan yang ketiganya pula syarat pokok perkongsian iaitu barang tu ialah barang seperti emas dan perak ataupun barang itu merupakan wang ataupun ada benda, ada barang lah. Ada barang. Kalau tak ada barang tak boleh kau semak kalian. Itu atas angin tak boleh. Baik. Yang keduanya ialah barang pokok itu hendaklah dicampur sebelum akad hingga tidak dapat dibezakan lagi antara kedua bahagian barang itu. Kalau misalnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kalaulah masing-masing mempunyai barang, nak campur semua sekali, dijadikan penjualan boleh dengan syaratnya campur dulu baru jual. Tak boleh nak asing-asing. Kalau misalnya kalau asing, mana boleh. Ini barang saya laku, barang kamu tak laku. Orang tak disyarikat benda lagi tu. Kalau barang tu hak masing-masing. Baik. Itu senanglah ada perkara biasa. Yang seterusnya. Keuntungan dan kerugian. Setengah ulama' pendapat bahawa keuntungan dan kerugian menurut pandangan pokok. Sekiranya seorang berpokok RM100, sedang lainnya hanya RM50, yang pertama mesti mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan. Dan yang kedua mendapat 1/3 dari jumlah keuntungan. Begitu juga kerugian mesti menurut perbandingan pokok masing-masing. Setengah ulama' pendapat tidak mesti sama menurut pandangan pokok, tapi tidak ada halangan berlebih kurang menurut perjanjian. Baik. Kalau kita bersyarikat ni, dia sudah tentu ada kerugian dan ada keuntungan. Bagaimana beri keuntungan? Mudah je. Kalau sekiranya siapa yang pemegang saham paling kuat. Macam dia. Kalau orang ni saya buat contoh lah. Dia beri duit RM100, RM100. Yang ni RM50. Maka sudah tentu kalau keuntungan, orang RM100 lebih banyak daripada RM50. Kalau kerugian pun macam tu juga. Tapi tak apa berlebih kurang. Ini saya tak nak bercampur lah. Ini terpulang kepada perjanjian berlaku dalam persyarikatan. Baik. Habis ya. Yang seterusnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, syarikat kerja. Tadi syarikat harta, ini syarikat kerja. Yang dimaksudkan dengan syarikat kerja, dua orang ahli kerja atau lebih bermuafakat atas sesuatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Parisan upahnya untuk mereka bersama menurut perjanjian. Antara mereka baik berkepandaian, keduanya sama atau berlainan seperti tukang kayu dengan tukang kayu. Atau tukang besi dengan tukang besi. Tukang batu. Begitu juga penghasilan. Sama atau tidak. Menurut perdamaian antara keduanya. Hanya hendaknya ditentukan perbandingan sewaktu akad. Termasuk juga dalam syarikat kerja, syarikat mencari ikan ataupun memburu binatang daratan. Begitu juga mengambil barang-barang dihalal dari laut atau dari bumi. Ginilah kaum muslimin. Ini dia gunakan bahasa lama pula. Dalam syarikat kerja ni, orang kaum muslimin dan muslimat, dia tak ada harta. Dia tak ada harta. Maka hartanya masih dalam pencarian.
pekerjaan, maka dia bersyarikatlah. Contohnya, kan biasalah kaum muslimat, saya kata orang pergi ke laut nelayan. Nelayan dia kata kita sewa bot lah, kita cari ikan. Cari ikan. Jadi sewa lah bot, cari ikan. Maksudnya cari ikan tu kerja lah. Maka kalau dapat ikan tu dijual, maka dibagilah kumpulan-kumpulan mereka. Ini sama rata atau sebagainya. Baik. Itu syarikat kerja. Yang tadi syarikat produk. Ini tak ada produk. Produk dia adalah kerja. Ya. Baik. Kadang-kadang ada orang ni pula kaum muslimin syarikat pekerjaan untuk mencari orang. Contohnya kan. Okey. Macam mana kita nak buat contoh paling mudah. Yang realiti. Contohnya polis kata barang siapa yang dapat tangkap mak komando. Ingat tu dulu. Nak beritahu mak komando dulu. Maka polis akan menawarkan RM50. Sama ada hidup atau mati. Lalu ini tak ada modal pun, tak ada kerja, tak ada produk pun. Maka nak mak komando ni orangnya handal, kaum muslimin dan muslimat kalian. Bukan calon-calon orang, polis pun tak ada calon-calon orang. Mak komando ni. Apa ilmu dia pakar tak tahulah. Jadi nak pergi seorang takut. Jadi pakaklah dia orang. Jom kita pakat 10 orang cari mak komando. Engkau balik ni, engkau balik sana. Kalau dapatnya, maka kita kongsilah. Walaupun yang bekerja seorang tu tak dapat. Sebab dia cari balik sana. Kita kata komando ni, mak komando duduk mana? Akhirnya kaum muslimin kata-katanya dekat Kedah. Yang dia cakap kat Kedah pun, mak komando ni. Kedah tu kan luas juga. Jarang ni dekat Gunung Jerai. Pokok dia punya situ. Yang 5 orang ni pula kat sini. Tapi mau pakat atas kerja. Sebab nak buat kerja seorang tak boleh. Jadi akhirnya siapa-siapa yang dapat tangkap mak komando ni, maka berkongsilah mereka 10 orang itu. Itu orang kata syarikat pekerjaan. Itu cakap komando. Mak komando. Kena. Mak komando satu, man korbau satu, macam-macam Malaysia ni. Macam mak komando, saya cerita sikit lah kaum muslimin dan muslimat kan. Man kerbau juga. Dia tangkap oleh polis. Tu dulu kaum muslimin muslimat kalian, kalau cerita Omar Ding. Yang guru silat Gayung Malaysia tu. Dia pun kaki samseng juga. Dia pukul polis pada pukul. Dia. Dengan man kerbau. Dia orang man kerbau ni dengan Omar Ding, dia kena tangkap. Masuk penjara. Dipenjarakan. Tahu tak cerita dia? Dia. Yang besi penjara tu, dia orang buka begitu je. Sosok dia taruh kunci besar lah. Dia buka begitu, dia keluar begitu je. Dia. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kenal tak satu ketua polis jenayah Malaysia dulu yang terkenal, iaitu Zaman Han. Tak kenal Zaman Han? Dia ketua polis bahagian jenayah. Tu kenal. Dia pun ada ilmu juga rupa-rupanya. Akhirnya dapat tangkap Omar Ding dengan man komando, man khabar, diletak Pulau Jerejak. Kan Pulau Jerejak tu pulau belaka. Nak lari ke mana? Laut tu, jerung ada, semua ada. Akhirnya dia kalah situ. Duduk dah situ. Dia pandai Zaman Han ni. Dia. Jadi bersyarikat, syarikat kerja. Dia tak ada produk. Yang tadi syarikat ada produk, jual produk. Ini pula tak ada produk, kerja saja. Right. Kan salah satu daripadanya kaum muslimin dan muslimat kan, syarikat kerja ni ialah ada juga syarikat kerja kepakaran. Dia tak ada kerja tapi dia guna ni kepakaran dia.
Orang kata sekarang konsultan lah, mudah-mudah kaum muslimin dan muslimat kalian. Orang panggil dia je kaum muslimat kalian. Sebab dia pakar dalam bidang tu. Tak ada kerja pun dia buat pun, cuma dia berikan itu bersyarikat. Yang ni pakar bagian ni, yang ni pakar bagian ni, yang ni pakar bagian ni. Itu juga orang panggil bersyarikat tentang kepakaran. Ada juga. Kaum muslimat. Baik. Habis ya? Okay. Itu sama-sama kita faham lah. Okay. Sekarang kita masuk satu lagi bab jual beli ni, iaitu kirat. Kirat ni biasa kita buat. Cuma nama je kita tak beritahu. Sebab bahasa Arab kan, kirat. Apa maksud kirat? Kirat iaitu memberikan pokok dari seorang kepada seorang yang lain untuk menjagakan sedang keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian perjanjian antara keduanya suatu akad dibagi 2 atau dibagi 3 umpamanya. Ini orang panggil kirat. Okey, saya buat contoh. Saya ada modal. Macam ni lah nak sebut kirat ni mudah sangat kalau muslimat kalian. Okey, kita ambil nyaria. Sebab sejarah ni sejarah terkenal. Khadijah kan orang kaya. Khadijah isteri Nabi. Sebelum kahwin dengan Nabi, Khadijah ni adalah orang kaya. Dia ada barang, ada niagakan. Maka Nabi SAW ambil barang Khadijah, Nabi menyagakan. Maka keuntungan itu adalah diberikan macam tu. Macam contohnya lebih mudah kaum muslimin, saya ada duit. Saya orang menjaga, contoh, ada barang. Dan orang kata, Ustaz, boleh tak saya nak ambil barang Ustaz, saya menjagakan? Lepas tu Ustaz nak beri komisen berapa saya? Itu kirat lah tu. Agak-agak bahasa kita apa? Dalam bahasa kita menjaga macam tu. Ambil komisen lah. Ambil komisen lah. Komisen tu bahasa Arab, bahasa Inggeris pula. Ambil apa? Ambil upah. Ambil upah jual. Jadi. Saya adalah menjaga. Bekas dia bukan jadi pekerja saya, tidak. Dia ambil barang saya, dia menjagakan barang saya itu dan saya beri komisen atas barang saya itu. Atas perjanjian lah. Sedapnya komisen jugalah dah. Kita gunalah bahasa orang lain. Orang Arab kata kirat. 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 Baik. Jadi itu mudah. Benda tu ada dalam Islam. Kita pun ada juga kaum muslimin dan muslimat kalian. Kata Ustaz, saya kata begini kan. Saya karang kitab. Ni kan. Ustaz kata jual kitab saya ni. Okey, satu buku ni adalah harga dia saya beri awak mudah je harga dia. RM10 lah. RM10. Terpulanglah pada engkau keuntungan saya beri. Kalau kau nak ambil lebih, ambil engkau. Tapi keuntungan saya beri. Itu kirat lah tu. Komisen lah, mudah-mudahnya payah nak faham bahasa kitanya. Habis ya? Faham tu dulu. Macam Nabi SAW, dia ambil barang Khadijah, lalu diperniagakan barang itu. Maka barang itu, modal ni dapat ke Khadijah juga. Dan keuntungannya adalah dibagi ikut perjanjian. Itu panggil kirat. Baik. Tapi Nabi SAW untung. Bukan dapat barang saja. Khadijah pun dia dapat sekali. Terhebat dia. Okey. Habis ya? Itu dia. Benda tu ada dalam Islam. Tak salah. Sekarang ni ramai orang buat macam tu. Tapi ada juga tipu. Muslim-muslimat kalian. Ambil keuntungan. Contohnya ialah, ingat tak jual beli wakaf? Wakaf Quran, wakaf kitab, pakat jual pejabat-pejabat belaka. Betul tak betul? Jual. Inilah Quran ni. Kita pun beli. Niat wakaf dia. Ada nak hantar ke sekolah tahfiz. Kadang-kadang ya ke tidak, wallahualam. Jadi. Ya ke tidak, wallahualam.
Kadang-kadang ustaz-ustaz yang jual-jual ni bawa lah. Ada bekerja dia seorang. Dengan lori tolak je kamu terjemahkan lah. Kita pun beli kitab. Inilah kitab ni, Quran saya beli RM30 ya. Lepas tu saya wakafkan. Dapat duit ke ustaz tu, dia ambil komisen situ. Kadang-kadang diwakil ke orang lain. Tapi sekarang ni orang dapat tangkap dah. Kadang-kadang ada yang tak jujur. Boleh ke dia belaka. Wakaf tak beri apa-apa. Alah ni jangan main. Dia. Saya kurang selesa dengan cara macam tu. Walaupun saya tak berani mengatakan tipu, tapi kurang selesa. Baik. Keterangan. Telah dikerjakan oleh Nabi SAW mengambil pokok dari Siti Khadijah sewaktu baginda berniaga ke Syam dan ijma' sahabat. Penuh. Nabi ambil pokok, jual barang, lepas tu komisen dapat dia. Tapi cara Nabi berniaga, jangan kita baca sejarah Nabi ni. Boleh cara Nabi, boleh kita praktikalkan zaman sekarang. Kita tengok keadaan juga. Nabi berniaga pada zaman Khadijah dulu. Bila orang tanya, berapa barang ni? Nabi cakap, dia punya pokok dia sekian. Terpulanglah pada tuan nak bayar berapa. Kalau zaman sekarang boleh buat macam tu. Contohnya ustaz. Dia menjaga air lah kata. Ambil lah air botol senang-senang. Bawa. Air zam-zam ustaz menjaga. Ini berapa sebotol ustaz? Saya tak nak cakap bohong. Iaitu air zam-zam yang saya ambil ni. Saya beli sebotol RM10. Tapi terpulanglah kepada Tok Mufti nak bayar berapa tu. Masuk lah kita. Itu cara Nabi niaga dulu. Zaman kita tak boleh. Tak boleh. Saya kata, berapa ustaz air zam-zam ni? RM10. Itu pokok saya, modal saya lah tu. Azam kata, ustaz kalau RM8 boleh tak boleh? Aduh. Itu kita tak boleh niaga macam tu. Masyarakat zaman Nabi tu walaupun mereka, tapi dia nampak Nabi itu Al-Amin tu terpancar. Kesian tengok dia no. Itu dia. Baik. Sungguh kaum muslimin dan muslimat lah. Macam orang lah. Kita tahu lah kaum jual air kan. Kadang-kadang masa kita beli jual air tepi jalan tu. Satu cup itu orang jual sekarang ni RM1. RM1 lah tu cup tu. Ada orang lain minta, boleh tak saya nak 50 sen? 50 sen apa airnya? Kak pula mahal dah. Nak beri macam mana air? Betul tak betul? Itu kena perhatilah. Ada benda-benda yang cara Nabi tu boleh kita laksanakan. Ada yang tidak boleh. Masyarakat kita tak begitu. Baik. Akhirnya dapat keuntungan yang begitu banyak. Baik. Okey, ingat no, kirat iaitu ambil modal orang, kita menjagakan dan cuma kita makan komisen saja. Itu ada. Ada pula jenis kirat budak, ambil modal, dia bayar gaji, lepas tu komisen pun dapat juga. Itu lagi bagus. Okey. Kan ada orang jual kereta mudah kaum muslimin. Orang jual kereta ni, orang panggil apa nama? Customer service ke? Itu dia. Dia ni gaji dia merata je. Dia merata nak kata gaji dia ya. Tapi kaum muslimin, kalau dia dapat jual kereta tu, ada dia punya komisen dia. Itu dia. Kalau laku sebuah kereta, kaum muslimin muslimat tu kan, 1,000. Kalau sebulan tu dekat 5 buah, gaji dia merata aja, gaji asalnya, tapi komisen tu banyak. Jadi baik. Mudah-mudahnya jual beli kirat ni komisen lah. Mudah. Kirat memang telah ada di masa jahiliyah, iaitu sebelum Islam, kemudian ditetapkan, dibolehkan oleh agama Islam. Dia adakan peraturan kirat kerana nyata dihajatkan oleh sebagian dari umat manusia. Betapa tidak,
seorang ada mempunyai pokok tapi tidak pandai berdagang atau tak ada masa untuk berdagang. Baik. Atau tidak kesempatan, sedangkan lain pandai dan cekap lagi mempunyai waktu yang cukup tapi dia tidak mempunyai pokok. Dalam qiraat berarti juga untuk kemajuan bersama dalam pandangan juga dalam perdagangan juga mengandung arti tolong-menolong. Itu sebabnya syariat qiraat ni ada orang mempunyai modal tapi dia tak ada masa atau dia tak pandai. Lalunya orang ni dia tak ada modal tapi dia pandai menjaga. Itu yang dikatakan syariat qiraat itu. Baik. Kalau barang tu hilang Ustaz, macam mana Ustaz? Kita ambil pada macam Nabi yang ambil pada Khadijah, barang hilang. Okey, cantik soalan itu. Kalau barang itu kehilangan disebabkan kelalaian, orang yang mengambil itu dia kena ganti. Tapi kalau sebab dia bukan kelalaian dia, maka ditanggunglah bersama atau ditanggung kepada orang yang punya barang. Contoh ya kaum muslimin dan muslimat sekalian. Saya ambil barang dia. Tiba-tiba kaum muslimin dan muslimat sekalian, sampai tengah jalan orang tahan. Dia orang curi barang tu. Ini tidak sengaja. Tidak sengaja. Maka dalam isu ni ditanggung bersama ataupun ikut perjanjian atau ditanggung pada orang punya barang. Sebagaimana dalam kitab fiqh ada juga. Contohnya kaum muslimin dan muslimat sekalian, A kata, dia kata kepada B, kau nak balik kampung ke? A dengan B ni sekampung. Ya, balik kampung. Ni ada duit RM500 ni, tolong beri ke mak saya, kata A. Ya, kata B. Berilah. Tiba-tiba dia pertengahan jalan, duit itu dia ambil oleh orang atau kehilangan. Dengan tidak perbuatan sengaja oleh B, maka tak perlu ganti tu. Tak boleh ganti. Tapi kalau misalnya naik bas, tiba-tiba B pun nak pergi berhenti bas, dia nak pergi kencing. Lepas tu dia tinggal pula duit dalam bas. Itu dia kena bayar sebab atas kelalaian dia. Begitu juga dalam qiraat. Kalau qiraat ni Ustaz, orang yang jual daripada kita ambil komisen. Tapi barang tu barang curi. Kita jual barang curi ni. Kita tak tahu tu barang curi. So ada kita ni terbabit dalam kes mencuri barang tu. Kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat jawapan kita tak tahu. Soalan Tok Mufti kata kita tak tahu, tidak berbabit. Kalau kita tahu memang tak boleh. Okay. Kalau kita tahu barang itu benda curi, tapi kalau kita tak tahu tak. Tapi dalam Islam jangan tanya. Bila kita menjaga, ini barang curi ke barang tak curi, jangan tanya waktu. Sebab dalam satu hadis, Nabi SAW, Al-halal mubayyirun wa haram mubayyirun. Wa ma sakata anha fahuwa rahmatul lakum. Halal itu nyata, haram itu nyata. Mana-mana dia didiamkan, tak bicarakan halal dan haram, jangan tanya. Nanti susah. Okey. Contohnya orang menjaga kaum muslimat kalian. Dia menjaga petai. Di pasar malam telefon. Kita belilah petai tu. Ustaz tanya lah. Ini petai ni kau ambil pokok mana ke? Pokok curi. Jangan. So tanya waktu itu hak dia. Walaupun kita ada setengah orang nak periksa sangat. Jadi kalau sekiranya kita tak tahu, tak apa. Tapi kalau kita tahu, memang tak boleh. Oh, macam tu Ustaz Ya. Siapa macam makan tu, ayam dia beli, kita tanya, ni ayam halal sembelih ke ataupun yalah kita pergi macam Indonesia, muka macam orang Melayu. Kan? Ada orang ahli kitab juga, tak tahulah kalau ada ahli kitab situ. Kita tanya dia, ini ayam ni sembelih ke? Ataupun kita diam dia. Kita tahu dia ni. Itu kena tanyalah kalau kita keraguan di Islam atau tidaknya. Kalau tanyalah tu. Kalau ada keraguan dia Muslim ke tidak. Macam barang-barang tu tak payah tanya lah. Polis yang tanya kita esok. Awak tak tanya ke barang mana dia dapat? Awak jual ni.
Jangan. Kecuali kena nampak kemuskilan. Contohnya kaum muslimin dan muslimat kalian. Ada orang jual, ni betul-betul berlaku ni. Dia jual kipas angin. Kipas pusing. Pula. Berapa satu ni second ni? RM10. RM10. Allah kalau kurang sikit boleh RM5. Ambil lah. Dia kata. Nampak mata kuyu tu saya beli lah. Mak ada. Oh, Ustaz pandai berlakon. Cicip. Satu hari ada surah Taman Pelangi. Kau mesti Taman Pelangi. Yang peliknya dia orang pelik tu. Pelangi ni dia ada kipas opusan di dinding tu. Tak tahulah dia kata. Satu malam tu orang boleh buka kipas tu. Boleh buka kipas. Habis. Saya malam tu kena tak kedai saya mengajar mana tak ada kipas ke? Ada kipas tak ada. Kenapa? Mana dia ada mencuri. Saya pelik ustaz kata. Nak pasang kipas ni pun 2-3 hari juga ambil masa kata. Tapi main mak dadah dah tu malam. Ya, mak dadah jenis sabu ni kuat sungguh kamu sungguh. Kuat segala-galanya. Betul. Saya buat contoh kan. Ada satu kes tu, kekuatan mak dadah ni. Saya mengajar, lepas tu tengah-tengah mengajar tu, kemudian saya mengajar di masjid. Dekat jiran masjid tu ada orang balah. Membalah suami isteri. Lepas tu, diorang panggil saya. Ustaz, ada orang balah Ustaz tengah mengajar masjid tu. Saya pun pergilah. Diorang panggil saya pergilah. Konon-konon Ustaz boleh selesaikan masalah orang. Konon-kononnya. Saya pergi tanya suami gini. Kenapa? Dia acok kali lah pukul saya Ustaz. Gini. Okey lah. Saya kata macam mana ni? Saya beri satu jalan lah. Ada kesan nampak ni beria sangat dia pukul kau ni. Jadi pertama sekali pergi ke hospital. Buat doktor ambil pengesahan doktor bawa ke polis. Pergi report. Lepas tu boleh bentuk pasah lah macam ni. Lepas tu baik pula. Gaduh pula. Akhirnya gaduh pula panggil pula kau macam-macam. Kenapa? Tak nak cerai Ustaz. Cara mana tak nak cerai? Rupanya suami dia penagih dadah. Penagih dadah tak nak cerai. Kenapa tak nak cerai? Rupa-rupa pecah rahsia kau muslimin dan muslimat kalian. Rupa-rupanya walaupun penagih dadah tapi kekuatan tenaga batin suami dia hebat. Tu tak nak cerai tu. Kacau sungguh. Buat kacau aku je. Tidak. Kalau penagih dadah jangan main. Jangan main. Nampak dia begitu. Dia kuat segala-galanya. Cuma malah kerja je. Tu kalau nampak begitu kau macam berapa? RM5 tu ambil lah. Tu asal beli lah tu. Tu kan. Habis lah. Saya pernah tengok orang menagih dadah. Mak sabu lah. Dia pergi ke jam dekat Lemah Jaya. Jam yang itulah. Jam dan jam apa yang dia tegak kayu tu. Berat tu. 5 orang angkat. Mak dadah pergi angkat jam tu. Tak terangkat pun. Tapi angkat dia macam terbayang boleh angkat tu. Tu bahaya dadah tu. Bini orang, bini dia. Dia orang, duit dia. Itu menagih dadah. Bahaya kau. Habis lah. Wallahu a'lam. Habis ya? Okey, itu tujuan kiratnya. Tujuan syariat kirat ni ada hikmah dia. Yang pertama, ada orang mempunyai modal tetapi dia tak pandai menjaga. Ataupun dia pandai menjaga, dia tak ada masa. Sibuk dia. Yang ni pula tak ada modal, dia pandai menjaga. Maka Islam pun mensyariatkan kirat itu. Tolong menolong dan satu. Habis ya? Dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat kalian, rukun kirat. Yang ni kita sambunglah. Kita sambung sebab ada kerja sikit.
InsyaAllah. Lagi betul 45 dia kan? InsyaAllah. Ada soalan? Saya rasa hari ni tak ada Ustaz. Ya. Aha. So, kita sambung minggu depan Ustaz. Okey, insyaAllah ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.